Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang telah kami berikan kekuasaan di atas muka bumi ini, mereka ini ialah mendirikan salat, menunaikan zakat, mengajak kepada perkara-perkara ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Bagi Allah dikembalikan segala urusan. Berhubung dengan persoalan yang ditanya oleh moderator, ini orang panggil soalan cepu mas. Apa yang pas sewaktu berada di dalam kerajaan bersama-sama dengan Perikatan Nasional? Alhamdulillah, kita melakukan perkara-perkara yang diizinkan dan dibenarkan. Mungkin apa yang kita lakukan itu tidak lagi sempurna, tetapi kita sudah pun memulakan. Dalam hal berkenaan dengan rang undang-undang RUU 355, di mana pejabat saya melalui JAKIM, bahagian undang-undang, telah meletakkan sebanyak 24 step ataupun 24 langkah-langkah yang kita lakukan. Dan sewaktu saya meninggal jawatan sebagai menteri di Jabatan Agama Islam, kita sudah pun berada di step yang ke-17 sebenarnya. Artinya sudah pun rang undang-undang ini dah diluluskan oleh bahagian gubalan Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara telah pun membuat menghantar komen-komen untuk dikomen oleh agensi-agensi. Dia ada peraturan dia. Tahap pertama ialah pada 26 Ogos dalam mesyuarat kabinet, iaitu secara dasarnya kabinet telah pun bersetuju untuk berkenaan dengan rang undang-undang 355 ini dibawa ke parlimen. Artinya dia ada prosedur dia. Dia bukan macam kita mesyuarat surau tu, malam ni mesyuarat, besok minggu depan nak buat maulid. Ni di parlimen dia ada peraturan-peraturan dia. Okay? Apabila setelah pun diluluskan secara dasar, dia panggil dasar, maka perkara tersebut dikembali balik kepada Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara meneliti untuk membuat satu disebut sebagai blue paper, kertas biru, untuk menyiapkan kertas ini bersama-sama dengan komen-komen yang diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dengan pandangan berkenaan dengan rang undang-undang 355 ini. Dalam plan kita ialah untuk kita nak bawa perkara ini dalam bulan 11, iaitu selepas daripada bajet tahun lepas. Okay, itu kita ada milestone kita. Kita ada orang panggil apa? Peringkat-peringkat yang kita buat tadi. Jadi apabila mengikut peraturannya, tak apa, insya-Allah menteri yang ada pada hari ini kita harapkan dia juga akan meneruskan. Cuma benda ni dia akan bawa balik ke dalam mesyuarat kabinet untuk mendapat kelulusan dasar dulu. Tidak ada masalah banyak dah, kerana benda tu sudah pun disiapkan oleh semua
agensi-agensi di bawah bahagian JAKIM, bahagian undang-undang yang telah siap perkara-perkara tersebut. Itu satu. Bukan saja, malahan juga kita juga telah pun menubuhkan satu jawatan kuasa untuk memperkasakan mahkamah syariah. Mahkamah syariah juga kita telah pun menubuhkan, yang diketuai oleh Tan Sri Osman, bekas ketua pengarah JAKIM, yang Datuk Seri Naim Menteri hari ini merupakan setiausaha kepada jawatan kuasa ini untuk nak memperkukuh, melihatkan banyak beberapa perkara yang perlu kita lihat, terutama dari segi sudut pentadbiran, dari segi sudut kompetensi, kebolehan hakim-hakim, pendakwaan dan sebagainya, yang akan diteliti oleh jawatan kuasa ini. Di peringkat parti pula, kita ada satu jawatan kuasa memperkasakan syariah, juga diketuai oleh setiausaha politik saya, bekas setiausaha politik saya, iaitu Wan Rahimi, Wan Daud, yang juga merupakan seorang practice lawyer yang bertugas untuk nak melihat beberapa perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Dan termasuklah juga dalam hal-hal yang lain, kerana kita sedar, kerana soal walaupun saya menjadi Menteri Hal Ehwal Agama, kita ada kuasa yang agak terhad, kerana agama ini dia ada stakeholder dia ada pemegang taruh dia, hak kuasa negeri. Hak kuasa negeri. Kadang-kadang orang tak faham. Dia kata semua berlaku, 7 petala langit, 7 petala bumi, semuanya tanggungjawab Menteri Hal Ehwal Agama. Tak betul. Kita yang berkenaan dengan masalah tauliah sebagainya, itu bidang kuasa negeri. Kita tak boleh nak masuk campur. Kita nak masuk harta menteri sendiri pun, apabila kita nak pergi ke program-program negeri sekalipun, pun perlu juga minta konsen daripada negeri-negeri, kerana itu adalah merupakan bidang kuasa negeri. Cuma ada sedikit, alhamdulillah, di peringkat wilayah, kerana saya lebih sebagai Menteri Agama, dia bertanggungjawab dalam soal hal ehwal berkenaan dengan agama di wilayah persekutuan. Persekutuan boleh kebetulan setiap minggu Mufti akan bermesyuarat dengan saya, kerana saya ada bawah saya ada 14 agensi. Mesyuarat kabinet pada hari Rabu, hari Khamisnya saya akan ada postcard kabinet, dan situlah kita akan bertemu dengan Mufti, termasuklah juga Menteri hari ini merupakan Ketua Pengarah JKSM, Jabatan Kehakiman, dia juga terlibat sebagai ahli mesyuarat, memberi pandangan, dan kita memberikan apa yang perlu dilakukan untuk menambah baik berkenaan dengan Islam itu sendiri. Dan satu lagi ialah di wilayah persekutuan saya cuba buat, kita tahu lesen judi ni kita tak ada kuasa, bukan kuasa saya. Cuma saya meminta supaya pihak penguat kuasa Jawi, kebetulan pengarah Jawi ini juga ahli mesyuarat pos kabinet, setiap hari Khamis saya minta supaya penguat kuasa undang-undang pergi tunggu di kedai judi. Jangan hampa tak pergi judi pula kan. Hampa tunggu tu, letak kereta situ, pakai lebay, tunggu situ sampai dia tutup pun hampa balik. Dan yang kedua, saya pesan tak perlulah kita nak bawa dakwaan pada mereka, buat apa lebih berat kalau mereka tu buat benda tu, kita panggil mereka datang ke pejabat, pasal apa, tanya dia pasal apa dia main judi. Kalau dia kata nak beli beras pun tak ada sebagainya, kita ada zakat. Kalau dia kata dia tak ada modal sebagainya, kita beri modal kepada dia untuk kita nak buat. Satu program yang kita pernah buat sebulan tu cuma dapat tangkap 3 orang saja. 3 orang saja yang beli. Tu hak ketagih betul tu. Dia tu ketagih betul. Kalau tak beli tu, dia tengok depan tu, tengok kuasa pun dia beli, dia pergi beli juga. Artinya itu adalah perkara-perkara yang boleh kita lakukan sewaktu kita beralam kerajaan. Dan alhamdulillah kita juga mengadakan program Qiyamul Lail perdana 2 bulan sekali, sempat ada 3 kali. Program itu dihadiri hampir dekat 4,000 orang, memenuhi masjid di Putrajaya yang dihadiri oleh pegawai-pegawai tinggi. Dan kita tak paksa, termasuklah juga kepada masyarakat-masyarakat yang berada di sana. Kita tidur di sana,
habis lepas kuliah subuh, kemudian balik. Itu perkara-perkara yang boleh lakukan. Dan satu lagi ialah saya nak maklumkan juga, kerana saya telah pun mengarahkan kepada pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk mengeluarkan sebanyak 40 juta 40 juta, kerana lebih kurang hampir dekat dengan 30,000 lebih asnaf yang menerima bantuan daripada Mawib RM500 hingga RM1,000. Saya minta supaya, saya kata kita jangan bangga setiap tahun kita memberikan ada penambahan penerima asnaf. Itu artinya kita gagal. Saya nak supaya kita berikan kepada mereka itu buang kai, bukan kita berikan kepada mereka itu ikan. Maka 40 juta saya nak, supaya bukan untuk saya. 40 juta ini nak berikan, saya minta senarai nama sebanyak 2,000 orang asnaf. 2,000 orang saya minta beri RM20,000 seorang. Untuk mereka nak meniaga apa, dia minat meniaga apa, nak buka bengkel ke, nak buka apa, burger ke sebagainya, 20,000 dibimbing oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam. Salah satu juga di bawah agensi saya. Mereka ni akan beri kursus kepada 2,000 orang tadi, untuk mereka pastikan bukan saja kita bagi duit, kita beri kepada mereka pelajaran. Saya hanya boleh bagi duit ni untuk orang wilayah saja, wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan saja. Kerana duit ni duit zakat, dia khas untuk orang-orang wilayah Persekutuan saja. Tempat saya pun tak boleh bagi duit tu. Kerana ini untuk orang lain. Artinya saya target saya lah, kalau boleh, harapan saya apa dia, 5-6 tahun lagi, sekarang mereka menerima zakat, 6 tahun lagi, 7 tahun lagi mereka akan menjadi pengeluar zakat. Itu harapan saya. Wallahualam.